saya punya email ni masih ada, so kita manfaatkan. Okey. Okey, hari ni tak berapa ramai sangat tapi tak apa. Saya nak bagi tahu berkenaan dengan link kehadiran. Link kehadiran ni saya ada buat ubah suai sikit lah. Jadi dia lebih kurang sama je, cuma dekat link kehadiran ni dia ada sesi soal selidik lah. Soal selidik tu maksudnya kalau hari tu saya tanya awak pasal tajuk vektor, saya akan tanyalah soalan pasal vektor. Maksudnya kalau hari tu silibus kita cerita pasal vektor, jadi soalan yang saya bagi mesti berkaitan dengan vektor. Kalau tajuk tu berkenaan dengan topik geometri koordinat, jadi soalan tu pun saya akan bagi soalan geometri koordinat. Okey, jadi kat sini awak cuma jawab sahaja, tapi awak jawab dengan betul lah. Cuba jawab dengan betul. Salah tak apa sebab kalau salah nanti ada penerangan jawapan yang saya sediakan. Jadi awak boleh baca penerangan tu. Cumanya kalau awak tak faham, awak boleh screenshot soalan dan tanya saya secara personal lah. Okey, tak ada masalah. Tapi biasanya memang saya akan menerangkan secara detail lah dekat sini So, dekat sesi 1 dengan sesi 2 masing-masing ada soalan dia masing-masing. Jadi ini anggap sebagai quiz lah. Alang-alang ambil kehadiran tu kita boleh katakan sebagai quiz. Jadi siapa yang dah habis kelas nanti, jangan terus live pastikan awak semua ambil kehadiran dekat link. Walaupun line awak terputus, awak keluar daripada kelas, tapi ambil je. Okey, ambil kehadiran tu untuk jawab quiz. Quiz tu memang saya akan bagilah setiap masa. Okey, so kita lihat soalan seterusnya adalah soalan nombor 3. Okey, hari ni kita nak habiskan lah kalau boleh soalan 3 dengan 4. Lepas tu, minggu depan kita akan habiskan pula bahagian C. Jadi settle untuk ujian masa tu. Jadi saya harap awak dapat hadir kelas lah untuk saya explain semua benda. Okey. Soalan nombor 3 ni berkaitan dengan tajuk vektor. Dan tajuk ni sebenarnya senang. Kalau awak pegang soalan ni betul-betul lah. Tajuk ni sangat senang. Tapi senang dia hanyalah pada dia punya A ni sahaja. Okey. Dia punya soalan A. Kalau masuk soalan B dengan soalan C memang dah susah sikit lah. Kalau B ni kita tahu dia sederhana susah. Kalau C memang itu saya rasa awak tawakal. Tapi tak apa, at least awak pegang separuh daripada tu. Kalau kita dapat tajuk vektor, kita kena dapat 4 markah lah sekurang-kurangnya. Jangan kosong. Okey, 4 markah ni pun dah memadai. Tapi kalau awak rasa awak nak upgrade lagi, awak boleh advance lah belajar lebih dalam. 2 markah dan seterusnya 4 markah. Dan dapat 10 total sebab ni ada dalam kertas 1 dan kertas 2, markah dia sangat besar. Dan selalu keluar. Jadi, sebab tu saya nak awak fahamkan betul-betul tajuk vektor ni. Jadi kita tengok soalan ni. Okey, kita tengok soalan ni. Dia bagi OA, maksudnya jalan dari O pergi kepada A. Ni kita panggil dia O pergi ke A. Itu kita namakan dia OA. Maksudnya kat sini huruf depan dia adalah huruf O. Jadi kita tahu dia start dekat O. Ni kita ada permulaan. Start dekat O, habis dekat A. Maksudnya N, tamat dekat situ lah. So awak kena cari jalan dia lah. Jalan OA tu ada nampak kat sini, awak terus je buat anak panah. Okey, anak panah ni wajib buat. Sebab kita nak tahu arah dia. Kita panggil dia vektor. Okey, vektor ni dia ada 2 jenis. Okey, vektor ni memang satu jenis lah, minta maaf. Okey, vektor ni memang sepatutnya ada 2 ciri-ciri 2 ciri-ciri tu maksudnya dia kena ada arah dan dia kena ada unit. Ni kita panggil dia unit. Okay, 8A. Ni unit dan arrow tu sebagai arah. Itu namanya vektor. Okey. Jadi kalau awak nak tahu, awak kena buat anak panah tu. Okey, kena buat anak panah. Dan nama ni adalah vektor paduan. Nanti kita tengoklah apa vektor paduan dia. So, sekarang ni kita tengok lagi diberi kat sini OC ialah 10B. Okey, maksudnya kita mulakan dekat O, kita habiskan dekat C. Jadi jalan yang kita nampak dekat sini adalah O pergi kepada C. Bila kita tahu O kepada sini dia ada unit 10B, kita tulislah 10B. Okey, buat anak panah macam ni. Anak panah dari kiri ke kanan. Okey.
So ini adalah cara awak menentukan nilai-nilai vektor yang soalan tu bagi. Ni memang soalan bagi tau. Maksudnya awak kena tentukan dulu. Mana arah dia, mana unit dia. So yang ni awak dapat, yang ni pun awak dapat lah. O pergi A, O pergi C. Masalah sekarang ni bermain dalam kepala pelajar ni adalah soalan yang berkaitan dengan nisbah. Ni soalan 2 ni. Ni yang saya nak ajar ni, nisbah ni. Nisbah ni susah kan? Okey, so kita tengok. Soalan yang pertama, dia tanya awak adalah, dia nak awak ungkapkan dalam sebutan A dan B. Jadi, dia bagi soalan AD. Jalan AD, maksudnya jalan dia start daripada A sampai ke D lah. Daripada A pergi ke D adalah atas ke bawah. Tapi sekarang ni saya nak tanya awak, jalan AD ni ada unit tak? Cuba bagi tahu, jalan AD ni ada unit ke tak? Kalau ada, tulis ada. Kalau tak ada, tulis tak ada dekat ruang komen. Tiada lah. Kat sini awak nampak tak ada apa-apa unit yang awak boleh keluarkan? Mana ada AD kat sini. Dia bagi OA dengan OC. So maksudnya tak ada. Jadi, kalau bila soalan tanya awak AD ni, awak tak boleh ambil jalan yang ni. Jalan di mana kita panggil A pergi ke D straight forward. Kita tak boleh ambil macam tu. Kita kena pilih jalan lain. Jalan yang kita boleh gunakan yang mana ada unit sahaja. Contohnya, apa? Jalan apa yang kita boleh ambil selain daripada A terus kepada D? Jalan apa yang kita boleh ambil? Apa jalan dia? Okay, kita ada banyak jalan. Kita ada AO pergi kepada OD, kita ada AC pergi kepada CD. Jawapan semua ni betul, tapi yang mana lebih senang, lebih tepat? Cuba tulis kat ruang komen. Okay. AO campur dengan OD. Okay, kenapa saya kata AO campur dengan OD adalah lebih tepat? Okay, kan kat sini AD kan? AD ni maksudnya AO campur dengan OD. Okay, sebab kat sini awak tengoklah. A, mula dekat A, cari jalan lah. Maksudnya kita mesti nak cari jalan. Nak pergi kedai pun nak cari jalan kan? Jalan yang lebih pendek. Okay, so kita tengoklah. AO ni ada unit dia, 8. Tapi satu masalah, OD ni tak tahu berapa. Tapi kita tahulah 10B tu maksudnya keseluruhan. Nanti kita cari. Cuma sekarang ni awak tahu AO tu ada unit. Yang ni penting. AO ni awak tahu dia ada unit. So awak boleh gunakan jalan ni. Kalau awak ambil AC, okay, awak ambil AC, tak ada masalah. Masih lagi betul. Tapi AC ni awak tak tahu apa unit dia. Jadi maksudnya macam awak ni ibarat seperti budak-budak yang nak pergi ke kedai, tapi awak selalu ikut jalan yang awak tahu je. Maksudnya awak tak berani ikut jalan yang awak tak pernah lalu. Jadi awak kena situationkan diri sendiri macam tu. Okay. So vektor yang terbaik ni, ni adalah satu benda yang saya akan tanya. Vektor yang terbaik ni kita panggil dia adalah vektor yang mempunyai unit. Ni adalah vektor terbaik. Okay, ni adalah pilihan yang lebih tepat lah. AO campur OD. Ni yang namanya vektor paduan. Okay, ni namanya vektor paduan. Okey, sekarang ni, cerita sekarang ni adalah awak tak tahu apakah nilai OD. OD ni awak tak tahu berapa. Sekarang kita boleh cari OD dengan menggunakan nisbah yang diberi dalam soalan. Okey, nisbah yang diberi dalam soalan. Okey, so awak tulislah. OD ni maksudnya adalah 2/5 daripada OC. Okey, OD ni maksudnya 2/5 OC. Okay, 2/5 OC. Dan OC ni sebenarnya memang dalam soalan tu memang dia dah bagilah, iaitu 10B. Okay, OC tu maksudnya total lah. Maksudnya daripada O sampai ke C. Dia bagi 10. So awak gantikan OC ni. Okay, awak gantikan OC kepada 10. Okay, 10B lah. Okay, lepas tu awak tekan je kalkulator. Okay, ambil kalkulator masing-masing. Lepas tu kira macam biasa.
Okey, senang. So, tekanlah 2/5 ni kali dengan 10. Huruf tu tak payahlah letak. Sebab kalkulator ni boleh kira nombor je. Okey, so awak letaklah 4. 4B. Okey, OD ni maksudnya 4B. Jadi, sekarang ni awak boleh cantumkan jalan AO dengan jalan OD yang awak dah cari tadi untuk menghasilkan satu jalan yang terbaik. Okey, maksudnya AO ni campur dengan OD. Okey, so AO ni pun awak kena tengok. Dia punya sudut dia lah. Okey, so saya drag benda ni kat bawah. Okey, supaya awak nampak lah. Ini letak atas. Okey, tak ada masalah pun. Ni just untuk conteng-conteng Okey, katakan AD tadi Insyirah cakap AD sama dengan AO campur OD. Okey, dan sekarang ni dalam soalan dia bagi arah tau. Dia bagi arah O pergi kepada A. O pergi kepada A adalah 8A. Tapi sekarang kita dapat A pergi kepada O. Dia macam terbalik. Dia macam terbalik lah. OA dengan AO. Dia terbalik. Terbalik maksudnya unit dia sama tapi arah dia tak sama. Maksudnya arah dia berlawanan. Bila arah dia berlawanan, awak kena tukarkan simbol dia menjadi negatif. Okey, maksudnya AO ni awak akan ubah dia jadi negatif OA. Sebab kita nak OA tu, so awak kena terbalikkan. Okay, bila awak terbalikkan, letaklah negatif. Itu senang je. Rumus dia senang je. Kalau terbalikkan, tukar simbol. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Itu je lah yang awak belajar. Okay. So apa yang awak nak kena buat adalah gantikan. Negatif OA ni, awak tahulah. Maksudnya negatif 8. Negatif 8 yang tak silap saya tadi. Negatif 8A lah. Okay, sebab apa? Sebab OA ni awak tahu dia 8A. Okay, awak just letak negatif sahaja. Sebab dia terbalik. Lepas tu tambah dengan jawapan OD ni 4B. Siaplah, dapat 1 markah. Okay, maksudnya kat sini, vektor ni yang soalan A lah. Okay, kita nak jawapan dia, nak dapatkan jawapan dia based on soalan tu sendiri. Jadi awak kena cari jalan yang terbaik dan awak kena keluarkan dulu nilai-nilai yang ada. Carilah dengan menggunakan, memang dia banyak guna nisbah lah banyak guna nisbah. So awak kena tahu lah cara macam mana nak guna nisbah Okay, so ini berkenaan dengan AD. Okay, ini berkenaan dengan AD. Maksudnya awak dah tahu dah AD tu adalah kita boleh pilih jalan yang mana kita nak guna. AD tu adalah AO campur dengan OD. Okay, maksudnya start dengan A, habiskan dengan D. Yang tu yang penting. Pastikan destinasi tu sampailah. Takkan awak nak pergi kedai tiba-tiba sampai dekat mall pula kan. Jauh sangat tu. Okey, mesti nak pergi kedai juga. Mesti jalan yang berbeza tapi tempat yang sama. Okey, sekarang kita nak tengok OB pula. OB ni kita tak tahu unit dia macam tadi lah saya tanya awak kan. OB ni kalau kita tengok O kepada B ni kita tak tahu apa dia punya unit. Tak tahu. Sebabkan tak tahu ni lah saya nak awak pilih jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik dia cuba awak nyatakan dekat ruangan komen. Okay, nyatakan dulu. Saya nak awak nyatakan vektor paduan dia dulu. Jalan terbaik bagi OB. Okey. Kita tengok kat sini jawapan Abil. OA campur dengan AB. Okey, maksudnya awak ambil direct lah. Start dengan O, pergi kepada A, kemudian pergi kepada B. Itu maksudnya dah okey dah. Maksudnya awak betul-betul nampak lah, jalan yang kita boleh ambil adalah O pergi kepada A pergi kepada B. Itu betul, tak ada masalah. Dan kalau awak juga nak guna jalan yang lain, contohnya jalan OC, pergi kepada C dengan B, tak ada masalah, masih lagi betul. Cumanya awak kena cari nilai C pergi kepada B ataupun awak kena cari nilai A pergi kepada B. Jadi yang tu je masalah sekarang ni. Jadi yang tu kita nak selesaikan.
Okey, jadi saya akan gunakan cara untuk cara Nabil tadi So kita gunakan OB sama dengan OA campur dengan OB. Mesti campur tau sebab kita nak cantumkan jalan tu mesti campur. Okey, tak boleh tolak. Yang tolak tu apabila kita tukar terbalik je arah dia. Itu je syarat tolak. Tapi memang automatik tambah lah untuk semua jalan. Okey. So OB ni adalah OA campur dengan OA campur OB pula. OA campur dengan AB. Cuma masalah sekarang ni kita tahu OA, kita tak tahu OB. Yang ni kita nak cari ni AB ni. Apakah AB? Okey, so kita tengok nisbah ni. Dia bagi nisbah dekat sini. AB sama dengan 1/5 AC. Memang direct lah soalan tu bagi. AB sama dengan 1/5 AC. Okey, so kita contoh kat sebelah ni. AB sama dengan 1/5 AC. AC ni datang dari mana pula? Sama lagi, kena cari lagi. Asalnya AC tu awak tak tahu. AC. Okey. AC ni awak tak tahu. Okey. Awak nak cari AB, awak kena cari AC dulu. Dia macam ada echo tau. Dia macam ada turutan. Syarat dia awak nak cari OB, awak kena cari AB. Bila awak nak cari AB, awak kena cari AC. So yang paling last tu yang kita nak cari. Ni yang kita nak tahulah AC. So AC, saya nak tanya awak. Vektor paduan yang kita nak cari untuk AC sekarang ni tak tahu. Ni tak tahu ni unit dia berapa. So tuliskan jalan yang terbaik bagi AC. Okey, ada banyak. Pilihlah jalan yang awak nampak. Okey, jawapan awak. Saya tak kisah. Okey, pilih jawapan yang terbaik bagi AC. Okey, so kita tengok. AO campur dengan OC. Ramai jawab sama Okey, maksudnya awak nampak yang saya tulis kat sini kan. 8A dengan 10B. Tak ada masalah. Boleh, tak ada salah Masih betul. Ataupun awak nak ambil terus A kepada D, D kepada C pun betul. Sebab apa? Sebab AD tu awak dah ada dah. Ni, AD ni awak dah ada, tak ada masalah pun. Tak apa, saya gunakan jawapan awak Saya gunakan jawapan awak semua. Saya gunakan AO pergi kepada OC. So kita tulis. Saya tulis kat sini dulu lah, siap-siap. Yang ni saya ketepikan. Okey, ni saya ketepikan. Saya tulis yang ni dulu. AC adalah AC adalah A pergi ke AO AO campur dengan OC. Okey, ni apa yang awak bagi tahu. Okey, macam biasalah. Ini saya cakap Kalau soalan ni dia cakap 8A tu merujuk kepada O pergi kepada A. Jadi kalau awak nak terbalikkan, awak kena tukar simbol. Okey, awak tukar simbol jadi negatif. Sebab AO ni tak ada, soalan tak bagi. Yang soalan bagi adalah OA. Dia cuma terbalik je. Bila dia terbalik itulah yang awak kena letakkan tolak. Tolak OA. Okey, tolak OA tambah dengan OC. Lepas tu ganti-ganti je. Okey, yang ni saya bagi satu markah percuma lah. So kalau macam ni, terus dia tukar negatif 8A tambah 10B. Ni awak dah tahu dah AC apa. Sekarang ni kita nak cari AB dia pula. Ni sini AB dia. Saya ambil pula ni. Okay, saya ambil, saya tumpang jap. Okay, saya letak sini. Sekejap saya letak atas lah. Pindahkan sikit. Okay. Alright. So AB ni adalah 1/5 darab dengan AC ni yang warna biru ni lah. Okay, AC tu yang warna biru ni saya tulis jawapan tadi tu. Awak letak je dalam kurungan. Okay, kenapa kena ada kurungan? Sebab kita nak gantikan AC. Okay, so saya guna warna biru jugalah, kasih awak nampak. Jangan lupa kalau ada negatif, kena letak negatif. Okay, satu simbol awak tertinggal, habislah, salah. Okay, so hati-hati Okay, jadi terus tekan kalkulator. Ni kembangkanlah macam biasa. Macam saya cakap tadi, kembangkan ni awak ambil nombor je, tak payah ambil huruf dia. Okay, so awak tekan 1/5 ni.
darab dengan 8. Okey, negatif 8 lah. Awak dapat negatif 8/5. Okey, lepas tu darab dengan 10 dapat 2. Okey, ini adalah AB. Ini adalah AB. Okey, maksudnya awak dah tahu jawapan dia lah. Ni saya bagi jawapan warna hijau lah. Okey, so awak gantikan balik OA. Okey, OA tu adalah ni 8A sahaja positif. Okey, tak perlu terbalikkan 8A. Okey, kemudian ingat awak nak letak AB tu, awak kena letak kurungan sebab bila kita gantikan sesuatu yang besar macam AB ni kan, tengok AB ni besar tau nilai dia, maksudnya ada A dengan B. Jadi untuk elakkan awak cuai, saya recommendkan awak untuk buat kurungan. Okey, buat kurungan dan awak gantikan AB tadi tu. Okey, negatif 8/5 A tambah 2B. Okey. Yang tadi tu, yang saya suruh awak cari vektor paduan yang masa mula-mula tadi tu, yang ni awak tak perlu letak dulu dekat ruangan jawapan, awak conteng je dulu kat mana-mana. Tapi yang mana yang turutan-turutan belakang tu jelas yang awak kena cari dulu, awak letak dekat sini jawapan yang first. Maksudnya untuk elak awak padam tulis. Maksudnya macam tu lah. Tapi kalau awak rajin tak apalah, tak ada masalah pun. Saya okey je. Okay. Sebab yang ni just untuk awak tentukan dulu je jalan. Bila awak dah tahu jalan, awak boleh buat lah. Okay. Ni kita selesaikan lah. 8A tolak dengan 8/5. Okay, sebab apa? Sebab A sahaja yang kita boleh tolakkan atau tambahkan. Okay, sebab ada A dengan A. Kumpulan yang sama. Kita buatlah 8 tolak 8/5. Kita dapat 32/5. Okay. Lepas tu tambah 2B. Okay, kan senang. Ini adalah jawapan satu markah untuk satu ni. Okay, dan setiap ni adalah 2 markah dan hasil jawapan dia adalah 1 markah. So total adalah 4. Jadi sebenarnya kan, awak nak tahu nisbah dia, awak just cari je jalan dulu, baru awak bermain dengan nisbah. Okay. Nisbah ni sebenarnya banyak tau. Tak semestinya dia direct macam ni. Ada juga nisbah yang dia bagi dalam bentuk nokta bertindih. Contohnya 5AB sama dengan AC Dan lepas tu awak kena ubahkan jadi AB nisbah AC sama dengan 1 nisbah 5. Ada yang macam ni. Jadi sebab tu saya nak awak fahamkan betul-betul konsep nisbah ni. Ni saya akan training awak based on soalan vektor dan geometri koordinat. Lagi banyak latihan awak buat tajuk geometri dan vektor ni, lagi cepat awak faham bermain dengan nisbah. Okay, sebab nisbah ni memang famous dalam dua topik ni. Okay. Sebab saya dah memang nampak lah, memang dia memang kerap dengan nisbah. Okay, so kita lihat pula pada soalan B. Biasanya, kalau perasan lah, soalan A1, A2 ni akan diguna pakai untuk soalan yang seterusnya. Okay, untuk soalan B ke, untuk soalan C ke, mesti akan digunakan pakai. Jadi awak kena alert, kena tengok. Ada tak OD? Ada tak AD? Ada tak OB? Semua ni awak kena cari. Semua ni awak kena cari. Bila awak nak jawab soalan yang bawah-bawah lah. Okay, maksudnya soalan ni lah. Okay, ni soalan B1, 2 ni. Okay, memang akan berkait dengan soalan A. Sebab tu saya nak awak perhatikan balik jawapan awak. Jangan awak rasa macam soalan ni susah lah cikgu, tak nak jawab lah. Jangan macam tu. Sebab soalan ni based on jawapan awak. Okay, based on jawapan. So kita tengok. Okay, kita tengok dia bagi kat sini. Diberi bahawa AE sama dengan HAD dan EB adalah KOB. Ungkapkan AE dalam sebutan H, A dan B. Ni sebenarnya soalan ni adalah soalan basic. Sebab bila dia kata ungkapkan, okay, kita kena, ada yang masuk ke? Okay, tak ada. Bila dia kata ungkapkan, jadi awak kena tengok siapa di depan dan siapa yang jadi sebutan. Okay, maksudnya kat sini, ungkapan sama dengan sebutan. Maksudnya, kalau saya kata ungkapkan Y,
dalam sebutan X. Ni contoh contoh ayat. Ini untuk matematik dan admat dua-dua berkait. Ni awak kena faham. Bila dia kata ungkapkan Y dalam sebutan X, huruf pertama yang disebut ni adalah huruf Y. Okey, huruf pertama ni adalah huruf Y. Jadi Y ni mesti duduk depan tanda sama. Ni contoh. Y mesti wujud. Huruf Y tu mesti wujud. Jangan ganti. Mesti wujud. Tapi Y tu masih solo. Okey, solo sahaja. Dalam sebutan X. Maksudnya, huruf X tu mesti wujud. Tapi belah kanan. Sebab nama pun sebutan. Sebutan ni mesti belah kanan. Jadi itu maksudnya ungkapan. Awak tak perlu gantikan AE dengan EB. Sebab soalan ni dia cakap ungkapkan AE. Ungkapkan EB. Jadi jangan gantikan AE, jangan gantikan EB. Okey? So awak kena fahamkan soalan ni apa yang dia nak. Ungkapan. Okey? Ungkapan tu apa pula? So ungkapan duduk kiri, sebutan duduk kanan. Dia mesti ada tanda sama. Jadi, apa yang awak nak kena buat adalah awak ambil balik persamaan yang soalan ni bagi. Ni soalan ni dia dah bagi siap-siap ni saya tulis lah AE. Ni awak tak payah ganti. AE biarkan. Sama dengan HAD. Tengok betul-betul soalan dia. Dia nak sebutan H, sebutan A, sebutan B. Maksudnya kena ada 3 huruf dekat belah kanan. Okay, huruf H, huruf A dengan huruf B. Dan sekarang ni awak nampak ada satu je huruf H. Nak cari mana A dengan B tu? Okay, nak cari mana awak boleh cari dekat dalam persamaan AD ni. Dalam AD ni awak kena gantikan. Gantikan AD lah. Ni AD ni awak kaitkan balik. Ada tak A dengan B dia? Okay, kalau awak rasa ada, jadi awak kena gantikan. Sebab dia tak nak AD ni. Dia nak sebutan A dengan sebutan B. So apa lagi awak buat? Gantilah. Okay, gantikan sahaja. Kita buatlah macam ni. AE sama dengan H. Gantikan AD dengan jawapan dia tadilah, iaitu negatif 8A tambah 4B. Kalau awak buat macam ni, ikutkan saya still lagi tak rasa lengkap sebab ni kena lengkapkan sampai siap. Maksudnya awak kena kembangkan lah. Okay, tapi kalau awak tak kembangkan, saya bagi markah kesian. Okay, tapi kena bagi lengkap lah. Kena kembangkan. So, negatif 8H A tambah 4H B. Okay, kembangkan, darabkan sahaja. Darab tu maksudnya rapatkan je lah. Yang mana ada simbol apa ni orang panggil berudu, simbol swimming tu kan, macam ombak sikit ni. Okay, dia mesti duduk belah hujung lah. Okay, dia mesti duduk belah hujung kanan. So kalau ada 8 kali dengan H, awak letak dulu nombor tu dengan huruf tu, baru awak letak yang ada simbol berudu ni lah. Okay, so simbol tu akan duduk di belah kanan, di hujung lah. Okay, so bila awak buat macam ni, siap lah dapat 1 markah. Settle, senang kan, ganti-ganti. Sebab tu saya cakap soalan B ni dia akan berkait balik dengan soalan A. Jadi awak kena alert. Okay, so kita tengok lagi. Soalan EB. EB pun samalah buat benda sama, tapi di dalam sebutan KOB. Ni, EB sama dengan KOB. Jadi apa awak nak kena buat? Okay, awak kena ubahkan dalam bentuk kurungan. Okay, OB ni awak tarik balik daripada jawapan atas. Ni. Okay, ni OB. So awak ambil balik. Okay, hati-hati simbol. Okay, simbol tu hati-hati. So tulislah 32 per 5A tambah 2B. Okay, saya harap awak nampak lah kat sini. Okay, so ini adalah cara awak menulis jawapan ungkapan. Okay, untuk apa-apa je soalan, tak kisahlah tajuk vektor ke, tajuk apa-apa pun. Kalau soalan tu tanya ungkapan, ungkapan mesti belah kiri, sebutan mesti belah kanan. Okay, itu yang penting dan kena ada tanda sama. Alright, so setakat ni awak faham tak? Okay, kalau awak faham, tuliskan faham dekat ruang komen.
Okey. So ingat ya, banyak tau markah dia. Boleh dapat 4 hingga 6 markah untuk vektor untuk separuh sahaja. Jadi beruntungnya kalau kita dapat soalan vektor paduan macam ni lah. Sebab vektor paduan ni memang sentiasa keluar. Tak semestinya dia tanya awak soalan paduan sahaja. Okey, dia akan tanya soalan yang susah lagi. Contohnya macam ni lah. Seterusnya cari nilai H dan K dan seterusnya. Dia akan advance lagi. So kita tengoklah macam mana nak cari H dan K ni. So dia akan kaitkan balik dengan soalan B. Macam saya cakap, dia akan kaitkan dengan soalan belakang-belakang tu balik. So based on jawapan awak tadi, ingat awak kena alert balik dengan jawapan awak. Okay, awak kena alert dengan ni, jawapan dua ni. Dan jawapan awak setiap satu ni. Satu ni, satu ni, satu ni, satu ni dengan satu ni lah. Semua ni awak kena alert. Okay, so kita tengok balik. Okay, saya buat kat page yang seterusnya lah. Kita tengok gambar dia. Okay. So untuk elak keliru, saya copy gambar ni balik. Okay. Sekarang ni kita nak cari nilai H dan K. Dan sekarang ni awak ada AE dengan EB. Awak ada AE dengan EB. Maksudnya awak ada A pergi kepada E dah ada. Kemudian E pergi kepada B dah ada. Okay, sekarang ni awak nak cari nilai H dan K. Soalan saya, macam mana kita nak combinekan dua-dua persamaan ni. Kita nak combinekan AE dengan EB. Kenapa kena combine cikgu? Sebab kedua-duanya ada nilai H dan K. Okay, kedua-duanya ada nilai H dan K. Jadi sebenarnya kita kena cantumkan AE dengan EB dalam satu persamaan. So macam mana nak buat ni kan? Macam mana kita nak buat? So senang je, saya bagi awak tips. Okay. So bila kita dapat soalan macam ni kan, awak pilih satu dulu. Okay, awak pilih satu dulu. Contohnya saya pilih AE sama dengan HAD. Okay, saya pilih dulu AE sama dengan HAD. Mesti guna. AE sama dengan HAD lah. Di mana kita tahu jawapan dia tadi adalah ni, negatif 8H A tambah 4HB. Okay. Negatif 8HA tambah 4B. Ini apa yang saya ambil. Kalau awak tak nak ambil ni, awak ambil lah lagi satu, tak ada masalah. Still betul. Okay. Ambil dulu. Okay. Ini based on jawapan daripada yang awak carilah. Okay, jawapan awak. Sekarang, saya nak awak cari lagi sekali AE tapi jangan tengok ni. Saya tak nak awak tengok ni. Saya nak awak cari AE tapi awak cari jalan AE. Okay. Jalan AE. Saya nak awak cari lagi sekali. AE tapi jalan yang terbaik. Okay, tuliskan kat ruangan komen. Okay. AO campur dengan OE. Okay. Kita tulis je, tak ada masalah Macam tadi. Okay ni. Okay, katakan jawapan awak adalah AO campur dengan OE. Okay. AO campur dengan OE. Sekarang saya nak tanya, kita ada tak nampak kita nak cantumkan kita nak cantumkan AE dengan EB ni kita nak cantumkan. Awak nampak tak ada persamaan EB dalam apa yang awak tulis ni? Tak nampak EB dalam ni. Okay. AO dengan OE. Mana ada huruf EB langsung kan? Tak ada. So bila tak ada, apa awak nak kena buat? Awak kena cuba cari jalan lain. Okay, cuba cari jalan lain. Tak salah sebenarnya kalau awak ambil AO campur dengan OE. Okay, tak salah. Still dapat jawapan. Tapi,
awak tak akan dapat cantumkan persamaan EB tadi tu. Okey, EB ni awak nak cantumkan. Bila awak nak cantumkan, pastikan awak cari satu jalan yang awak boleh combinekan AE dengan EB. Okey, maksudnya AE ni dibiarkan. Ini based on soalan bagi. Ni saya tulislah ni soalan bagi. Ni soalan bagi. Okey, ni awak cari. Ni kita cari Ni kita cari. So AO campur OE ni tak akan menghasilkan EB. So maksudnya kita tak boleh cantumkan dia. So bila nak cantumkan, awak kena cari jalan lain di mana AE ni adalah AB. Okay, AE ni adalah A pergi kepada B dan B kepada E. Maksudnya AB campur BE. Boleh jadi jawapan. AB campur BE. Sekarang ada tak huruf EB kat situ? Okey. Ada So bila ada, kita boleh cantumkan persamaan dua ni dengan persamaan ni. Okey, kita boleh cantumkan. So tapi awak kena betulkan balik lah. Betulkan dulu dia punya persamaan ni. So maksudnya awak tahulah kita punya AE yang lain kita buat lagi satu. AE sama dengan AB campur BE. Okey, ni kita betulkan balik lah. Lepas tu kita huraikan AB tolak EB. Sebab kita nak betul-betulkan dia. Nak cantikkan dia kan. Dia jadi tolak. Tahu kenapa tolak? Sebab dia tukar huruf. Tukar terbalik je. Lepas tu gantikan macam biasa. Ingat dia akan kait balik jawapan awak AB tadi. Awak jangan keliru. AB ni ada ke tak? Jangan keliru. Mesti ada. Mesti ada dekat atas. Ni. Okay, ni AB ni. Awak ambil Awak ambil negatif 8/5 tambah 2. Negatif 8/5 tambah 2. Okey, kemudian tolak EB. EB ni awak tolak, lepas tu awak letak kurungan. Macam saya ajar, setiap kali penggantian yang banyak tu, awak kena letak kurungan. Ni EB awak. Okey, EB akan kaitkan balik. Nampak tak? So ada tak awak nampak, dia boleh tarik lah huruf K ni masuk dalam tu. So maksudnya kita boleh combine. Kita gunakan 32/5K. Okay, tambah dengan berapa tadi saya tak ingat. 2KB Okay, untuk jawapan tadi awak jangan keliru tau. Sebab jawapan yang tadi tu yang sebabkan saya tak jumpa huruf BE tu kan, ataupun EB tu, dia still betul tapi awak takkan dapat cantumkan. Itu sahaja. Okay, maksudnya kalau awak ambil AO campur OE tu betul tapi tak boleh cantumkan persamaan EB sebab tak ada langsung arah ni. Okay, tak ada. So better ambil yang ada lah. Better ambil yang ada. Itu je yang saya nak sampaikan lah. Dan awak kira macam biasa. Ni awak kirakan lah macam biasa. Okay, awak A letak A, B letak B. So awak kembangkan macam biasa. Okay. Kalau awak nampak ada tolak ni, tukarlah simbol. Okay. Negatif kali dengan positif, dapat negatif. Ni saya buat warna biru lah, kasi awak nampak sikit. Tolak 32/5K A. Negatif dengan positif pun negatif. Ingat sebab tu kena ada kurungan. Kurungan ni penting. Lepas tu awak susun lah A dengan A, B dengan B. Okay, ni saya buat negatif 8/5 tolak 32/5K. Lepas tu tutup lah. Buat macam ni tutup sebab awak nak satukan dengan A. Ataupun tak nak buat macam ni tak ada masalah. Saya still lagi open minded macam tu. Saya akan tulis satu-satulah. Okay, untuk awak belajar untuk awak belajar saya buat satu-satulah jangan kerja. Okay, saya salin dulu siap-siap. Negatif 8/5A tolak 32/5K A. Ni saya tulis satu-satu. Tambah. Okay, warna biru ni adalah merujuk kepada huruf B pula. Okay, 2B tolak 2KB. Siapa yang alert dengan pemfaktoran ni, kalau awak tengok betul-betul, saya akan keluarkan huruf yang ada berudu. Sebab yang berudu ni sama. Okay, so saya keluarkan. Negatif 8/5 tolak 32/5K. Saya keluarkan benda berudu tu. Saya keluarkan.
saya letak A. Letak A. Sebab saya faktorkan lah. Okay, ini kalau awak tahu konsep faktor Kalau yang sama tu, awak potong letak belakang. Itu maksud dia. Okay, sama juga dengan B ni. 2 tolak 2K. Okay. B yang ada berudu tu pun sama. Saya keluarkan, saya potong, saya letak belakang. Okay. So siap lah. Siap awak punya persamaan ni. Cuba cantumkan AE yang pertama dengan AE yang kedua. Cantumkan. Ni maksudnya kita nak cantumkan. Sebab dia sama. Maksudnya AE yang pertama sama dengan AE yang kedua. Jawapannya yang sama. So negatif. Ni saya buat lah. Warna hitam kot. Negatif 8HA tambah 4B. Okay. Sama dengan negatif 8/5 tolak 32/5K. Okay. Kemudian ada A dan K tambah 2 tolak 2K. Okay, ni saya ambil masa sikit sebab dah nak habis masa dah pun. Okay, so bila awak tengok ni ada kiri ada kanan ni. Macam mana nak settle ni? Okay, ada A dengan A, kemudian ada B dengan B. So yang paling senang adalah awak membuat table bandingkan. Ni saya suka ajar ni, bandingkan. Sebab kita dah ada persamaan kiri dan kanan. So kita buat table, ni macam mahkamah dia ada bandingkan kiri dengan kanan. Belah kiri ni adalah untuk A dan belah kanan ni adalah untuk B. Ada ruang lagi tak? Okay, ada. Okay, maksudnya awak buatlah. Okay, ni saya rumah A. Okay, rumah A ni awak bandingkan A dengan A sahaja. A dengan A sahaja. Kemudian B dengan B sahaja. Okay, tak ada masalah. Tapi saya nak senangkan awak, saya cari B dululah. Saya cari B dulu. So 4 sama dengan 2 tolak 2K. Okay, 4 sama dengan 4 sama dengan 2 tolak 2K. Huruf B tu je yang saya tak tulis. Sebab apa? Sebab dia dah masuk dalam rumah B. So biarlah B tu tak payahlah nak ambil balik kan. So ambil nombor dia sahaja. Okay, ambil nombor dengan dalam-dalam dia sahaja. Tak perlu ambil B tu semula. Okay, awak just letak dia punya tuan rumah sahaja. Ni kita panggil tuan rumah. Ni dia punya kawasan. So awak cari nilai K. Ni awak cari 4 tolak 2 sama dengan negatif 2K. 2 sama dengan negatif 2K. K sama dengan 2 per negatif 2. Betul ke saya buat ni? Okay, sekejap saya cek balik. Saya risau ada tersilap jalan kerja ni. Ya. Saya dah agak dah. Mesti ada something tertinggal ni. H kan? HB. Sebaik ada yang bagi tahu. Itu yang saya pelik tu. Ada yang tertinggal. Nice. Okay, good. So kita buatlah perbandingan. Okay, saya nak buat B dulu pun boleh. Saya nak buat A dulu pun boleh. Tak ada masalah Okay, so ni saya just tulis 4H sama dengan 2 tolak 2K. Okay. So untuk awak buat satu persamaan serentak, saya nak awak pindahkan 4H tambah 2K sama dengan 2. Macam ibarat awak buat persamaan serentak kan ada X campur Y sama dengan something. Kan? Nampak tak bentuk persamaan serentak ni? So dia kena ada dua huruf di depan, tak kisahlah dua huruf tu dia adalah negatif atau positif. Yang penting kena ada dua huruf, baru kita dapat jadikan persamaan serentak. So bagi saya ini adalah persamaan yang kedua. Okay, so cari persamaan yang pertama. Buat benda yang sama lah. Unsur A dengan unsur A ni awak bandingkan. Okay, negatif 8H sama dengan negatif 8/5 tolak 32/5K. Ni lagi susah ni sebab ada pecahan. Macam mana nak settle ni cikgu? Okey, tak apa. Negatif 8H tambah 32/5K sama dengan negatif 8/5. Tak ada masalah pun. Okey. Lepas tu, kita tengok sikit. 8H. Ini betul lah ni. Tak ada masalah dah. Okay, lepas tu awak dah settlekan ada huruf H, ada huruf K. Cuba awak bentukkan dalam bentuk persamaan serentak.
Ni awak darab 2 lah. Darab 2 dapat 8H tambah 4K sama dengan 4. Kenapa saya darab 2? Sebab saya nak samakan H. Sebab kita nak hapuskan. Okay, kita nak hapuskan. So, saya letak ni saya cepatkan sikit sebab masa dah lewat dah. Okay, ni saya tulislah siap-siap 8H tambah 4K sama dengan 4. Kemudian negatif 8H tambah 32 per 5K sama dengan negatif 8 per 5 lah. Okay, ni something ni. Okay. So, untuk simbol penghapusan, okay, awak kena ingat. Positif dengan positif kat sekolah awak belajar positif. Negatif-negatif awak kat sekolah belajar positif. Positif-negatif, negatif. Negatif-positif, negatif. Tapi untuk penghapusan, awak kena ingat penghapusan adalah terbalik. Okay, untuk penghapusan adalah terbalik. So, kalau positif-positif jadi negatif, bulat. Negatif-negatif jadi positif. So, tukar jadi negatif balik, bulat. Positif-negatif jadi negatif, tukar jadi positif balik. Bulatkan dia. Negatif-positif jadi negatif, tukar terbalik jadi positif bulat. Kenapa bulat, cikgu? Ni saya nak terangkan kat awak ni kenapa bulat. So, kalau ni positif, ni negatif. So, dia akan jadi negatif. Ini awak belajar kat sekolah. Okay. So, bila kita nak penghapusan, kita kena terbalikkan dia. Kita jadi positif. Bulatkan dia. Okay. Kenapa bulat? So, kita tekan kalkulator. 8 tolak 8, kosong. So, hapuslah tu. Itu namanya penghapusan. Bila dia dah hapus, itu namanya penghapusan. Okay. Sebab tu kena bulatkan. So, 8 tolak 8, kosong. 4 tambah 32 per 5. 52 per 5. 4 tolak 8 per 5. Oops. 4 tolak 8 per 5. Dapat 12 per 5 lah. Okay, 12 per 5. So, kita carilah 52K sama dengan 12. Per 5 ni awak boleh potong lah. Per 5 ni awak boleh potong. So, K sama dengan 12 per 52. K sama dengan berapa? K, 3 per 13. Kenapa cikgu? Kenapa potong bawah ni? Okay, ini konsep pecahan. Bawah dia kalau sama awak potong je. Okay, maksudnya 52 per 3 sama dengan 12 per 3 pun awak potong. Kalau per dengan 4 pun sama, potong di bawah. Bawah memang macam tu je, potong je. Okay. Tu konsep pecahan. Lagi senang kerja kan. Okay, so awak carilah nilai dia dapat K sama dengan 3 per 13. Lepas tu awak gunakan konsep pergantian. Ni penghapusan. Okay, sekarang pergantian pula. So, pergantian ni paling easy, awak pilih je mana-mana persamaan. Bagi saya, persamaan yang paling senang adalah persamaan 2 sebab dia tak ada pecahan. Awak ambil persamaan 2 ni. Okay, so 4H tambah 2K sama dengan 2. So, K tadi awak dah dapat, awak gantikan je lah. 4H tambah 2 dalam kurungan 3 per 13. Okay, 3 per 13 sama dengan 2. So, awak cari nilai H. Macam biasa tekan kalkulator, cari-cari, tekan-tekan, dapat ganti-ganti, dapat dapat 6 per 13. So, 4H sama dengan 2 tolak 6 per 13. Awak just pindah je. Okay, pindah senang. So, kalau positif 6 per 13 ni jadi negatif lah. Okay, yang tu awak tahulah. 2 tolak 6 per 16. So, dapat 13 per 8. Okay, so ingat 4H ni maksudnya darab, pindah jadi bahagilah. So, H sama dengan 13 per 8 bahagi dengan 4. Okay, so tekan je bahagi dengan 4. So, dapat 13 per 8 dengan 4. Macam tu ke? Tak boleh. 13 per 8. Patutlah silap. Mana boleh ni? Ni 6 per 13. Silap-silap kira. Okay, so 2 tolak 6 per 13. Typo tadi. So 20 per 13. 20 per 13. Okay, betul. 20 per 13 bahagi 4. Okay, bahagi dengan 4. Okay, so dapatlah 5 per 13.
Dia satu je yang memeningkan pelajar ni bila ada pecahan. Okay. So bila dah siap macam ni, dah betul lah 4 markah 2 markah untuk bawah, 2 markah lagi untuk ni yang panjang-panjang jalan kerja. Memang panjang, vektor memang panjang sangat. Tapi inilah dia punya jalan kerja. So kalau awak nak tahu jalan kerja yang lebih detail, awak boleh tengok jawapan dekat Google Classroom. So itu je lah. Saya harap awak boleh nampak. Okay, soalan sini saya harap awak tawakal je lah. Kalau rasa nak buat, awak cuba yang terbaik. Okay, pastikan awak dapat markah yang terbaik lah untuk vektor ni. So kita akan buat training lagi setiap masa lah. Okay, dari semasa ke semasa. Alright. So untuk kehadiran, sekejap saya tengok berapa orang kat sini. Okay. Tak maaf lah sebab saya drag masa awak 7 minit macam tu kan. Tapi tak apa. Okay, ini adalah link untuk kehadiran ya. Jadi itu sahajalah daripada kelas saya. Saya harap awak dapat lihat dengan sempat lah. Nanti kita sambung kelas lagi pukul 9.30. Tapi saya lewatkan sikit lah 9.35 Okay, masa lihat lebih sikit. Okay, jumpa nanti. Assalamualaikum dan selamat malam.